Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk segak kita akan gunakan panduan segak dan ini ialah turutan ujian segak yang perlu dilakukan. Ujian yang pertama ialah indeks jisim badan. Yang pertama kita mestilah mengukur berat badan dan juga mengukur tinggi untuk kita kirakan BMI dan tentukan komposisi badan murid. Ujian yang kedua ialah ujian naik turun bangku selama 3 minit. Baik, ketika PDPR kita akan menggunakan sofa dan sebagainya yang berukuran 30.5 cm ataupun 1 kaki. Untuk naik turun bangku kita akan menggunakan metronom 96 beat per minit selama 3 minit. Selepas tamat 3 minit, kita akan berhenti untuk mengambil kiraan nadi selama 1 minit ataupun 60 saat. Selepas itu, jangan lupa untuk catat berapa bilangan ataupun kiraan nadi anda. Ujian yang ketiga, kita bahagikan kepada dua iaitu 3A dan 3B. 3A ialah tekan tubi untuk lelaki dan 3B pula tekan tubi ubah suai yang dikhususkan untuk perempuan. Untuk tekan tubi, kita akan menggunakan span yang berketinggian 10 cm. Jika di rumah kita tak ada span, kita juga boleh gunakan kotak atau apa-apa yang ketinggiannya 10 cm. Span ataupun kotak tersebut perlulah diletakkan di bahagian dada supaya semasa kita membuat tekan tubi, dada kita menyentuh span ataupun kotak tersebut. Tekan tubi mestilah dilakukan secara berterusan sehingga 1 minit tanpa henti, dan sekiranya murid tidak berupaya untuk meneruskan tekan tubi tersebut secara berterusan selama 1 minit, skor akan diambil kira berdasarkan bilangan ulangan yang dilakukan sehingga murid berhenti. Baik, yang berikut cikgu akan tunjukkan antara lakuan yang tidak betul semasa melakukan tekan tubi. Seperti contoh, dia menurunkan punggungnya tetapi lengannya dan sikunya tidak difleksi ataupun dibengkokkan. Yang ini pula dia bengkokkan dia punya lengan, siku dia dibengkokkan tapi punggungnya pula tidak turun. Ini antara lakuan yang tidak betul semasa melakukan aktiviti ataupun ujian tekan tubi. Untuk tekan tubi ubah suai yang dikhususkan untuk murid perempuan, jadi murid lelaki tak payah buat ya. Ini hanya untuk murid perempuan. Perbezaan di antara tekan tubi dan juga tekan tubi ubah suai untuk murid perempuan ialah kaki di belakang. Bagi murid perempuan, mereka perlu mengangkat kedua belah kaki dan kaki tersebut tidak perlu disilangkan. Dan tangan perlu difleksikan semasa melakukan tekan tubi. Ujian yang keempat ialah ringkuk tubi separa. Murid perlu lakukan ringkuk tubi separa ini dengan lakuan yang betul. Perkara yang penting semasa melakukan ringkuk tubi separa ini ialah murid mestilah mengikut bunyi metronom 50 beat per minit dan perlu dilakukan selama 1 minit tanpa henti. Untuk lakuan maksimum ringkuk tubi separa pula adalah sebanyak 25 ulangan sahaja. Ujian akan ditamatkan sekiranya murid tidak dapat mengikut bunyi metronom, tidak mengikut ataupun tidak dapat melakukan ringkuk tubi separa dengan teknik yang betul 2 kali berturut-turut dan berhenti melakukan ujian sebelum tamat 1 minit. Skor diambil kira berdasarkan ulangan dibuat selama 1 minit atau setakat murid berhenti sahaja. Seterusnya, ujian kelima iaitu jangkauan melunjur. Untuk jangkauan melunjur, peralatan yang kita gunakan
tiada di rumah, hanya ada di sekolah. Jadi apa yang kita boleh gunakan, kita boleh ubah suai dengan menggunakan tong ataupun apa-apa peralatan yang sesuai yang ketinggiannya ialah 30.5 cm dan jarak untuk meletakkan tapak kaki adalah pada 23 cm. Untuk itu, cikgu sarankan kamu gunakan satu tong untuk mengisi barang dan juga kamu lekatkan pembaris panjang yang berukuran sekurang-kurangnya 30 cm di atas tong tersebut. Jarak di antara kaki dan juga tong tersebut ialah 23 cm. Murid hendaklah bermula dalam keadaan bersedia dengan kedua-dua belah kaki lurus dan telapak kaki menyentuh tong sepanjang masa ujian. Murid juga perlu pastikan lutut tidak difleksi ataupun tidak dibengkokkan semasa melakukan aktiviti jangkauan meluncur. Tapak tangan dominan pula ditindih di atas belakang tapak tangan bukan dominan dalam keadaan kedua-dua jari hendaklah bertindih semasa nak buat jangkauan meluncur. Jangkau tangan perlahan-lahan sejauh yang mungkin atas skala pengukur. Okey, jadi atas pembaris lah. Jadi kita kena kekalkan jangkauan maksimum tu selama 3 saat. Jadi cuba kamu kekalkan jangkauan kamu selama 3 saat. Jangan terus menolak. Dan semasa kamu nak buat jangkauan meluncur tu, pastikan dagu kamu rapat ke dada dan tunduk. Jadi semasa kamu membuat jangkauan meluncur tu, dia dapat menjangkau semaksimum yang boleh. Jadi murid diberi 3 kali percubaan berturut-turut. Jadi jangkauan yang terbaik diambil kira sebagai skor. Skor tidak akan dikira sekiranya lutut difleksi ataupun lutut dibengkokkan semasa melakukan jangkauan. Jadi bacaan dikira pada sentimeter terhampir lah. Jadi tidak perlu merekodkan dalam titik perpuluhan. Baik, bacaan untuk permulaannya dari hujung tempat kita pijak ni, tempat kita sentuh kaki, sampai ke sini dia mesti dalam jarak 23 cm. Okay, jarak 23 cm. Jadi jika tangan yang kita jangkau tu tak sampai dekat kaki, bermaksud flexibility kita tak cukup sampai ke hujung kaki kita. Contoh macam ni. Okay. Kalau flexibility kita tangan kita tak dapat jangkau sampai hujung kaki, bermaksud bawah 23 lah ukurannya. Okay. Ukurannya bawah 23. Tapi kalau biasa kita dapat sentuh hujung kaki, bermaksud kita boleh cecah 23 atau lebih lah. Jadi cara nak jangkauan meluncur tu, kita kena rapatkan dagu ke dada dan kemudian kita tunduk dan cuba jangkau sejauh yang boleh. Okey. Kita juga boleh gunakan tong ini sebagai tempat untuk kita letak kaki, dan kita boleh lekatkan tape ataupun pita pelekat. Pembaris tu kita lekatkan pada pita pelekat dan kita tambahlah daripada 30. Contoh pembaris ni ukuran dia 30 cm. Sampai sini 30 cm tu kita tambah dengan pembaris yang lain, supaya jadi apa, kalau macam ni kita boleh tengok. Okey, dia dah dapat 4.5. Kalau dia guna pembaris plastik ni 4.5. Kalau 4.5 kat sini dia dah jadi ni 31, 32, 33, 34.5. Ni 34.5 lah bacaan yang tadi tu. Okey, itu sahaja. Diharapkan dapat membantu untuk menggunakan bahan yang ada di rumah untuk kita buat jangkauan meluncur.
Baik, ini contoh borang yang murid boleh gunakan untuk mencatat komposisi badan iaitu berat dan tinggi. Manakala ini pula contoh borang yang murid boleh rekod ujian segak yang dilakukan tadi. Ini contoh norma segak untuk lelaki 10 tahun. Ini norma segak untuk perempuan 10 tahun. Norma segak lelaki 11 tahun. Norma segak perempuan 11 tahun. Seterusnya norma segak untuk lelaki 12 tahun. Dan yang terakhir norma segak untuk perempuan 12 tahun. Ini merupakan keputusan keseluruhan, jadi skor keseluruhan. Dan ini ialah paraskor untuk murid yang status cergas. Dan ini cadangan aktiviti intervensi jika murid menghadapi masalah kurang cergas dan sebagainya. Itu sahaja untuk kali ini, diharapkan dapat membantu dan dapat melaksanakan ujian segak sepanjang PDPR. Sekian, terima kasih.